Seterusnya, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmati hatta iza aqallat sahaban siqalan suknahu li baladin mayyitin fa'anzalna bihil ma fa'aghrajna bihi min kullis samarat kazalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Surah Al-A'raf ayat 57, yang bermaksud, dan dialah Allah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya, iaitu hujan. Hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halakan dia ke negeri yang mati, ke daerah yang kering kontang. Lalu kami turunkan hujan dengan awan itu. Kemudian kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Demikianlah pula kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati, supaya kamu beringat mengambil pelajaran daripadanya. Pandangan Islam mengenai hujan. Sebagai umat Islam, kita percaya bahawa segala sesuatu di alam semesta ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada yang terjadi tanpa kehendaknya. Oleh kerana itu, tidak sepatutnya kita menyalahkan turunnya hujan, kerana itu adalah bahagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia dan alam semesta. Kita harus bersyukur atas nikmat hujan dan tidak marah hanya kerana pakaian kita menjadi basah atau hal-hal kecil lainnya. Rasulullah SAW juga selalu menghormati waktu turunnya hujan, berdoa agar hujan membawa manfaat dan kebaikan. Beliau juga mengajarkan bahawa ada saat-saat ketika doa seseorang akan dikabulkan dan salah satunya adalah saat hujan turun. Seterusnya, proses kejadian hujan menurut Islam. Allah menciptakan panas matahari dan angin sebagai faktor yang mengangkat uap air dari laut, membiarkannya melintasi bukit-bukit sehingga air boleh berpindah dari laut ke tengah benua dan membentuk awan. Allah menetapkan batas bagi proses penguapan ini sehingga tidak berlebihan hingga ke lapisan atmosfera yang tinggi agar air selalu kembali ke bumi. Hujan dari sudut kajian saintifik barat. Hujan ialah air yang turun dari langit ke bumi dalam bentuk titisan cecair. Ia penting dalam kitaran air dan mempengaruhi cuaca serta menyediakan bekalan air untuk tumbuhan, haiwan dan manusia. Hujan boleh berbeza dalam keamatan dan tempoh, dari ringan kepada lebat dan mempunyai kesan kepada alam sekitar. Dalam keadaan tertentu, kelajuan purata hujan adalah mencapai 30 km per jam. Secara amnya, air hujan jatuh ke bumi pada kelajuan rendah. Hujan Oronis, hujan relief, dikenali sebagai hujan pergunungan, berlaku apabila mengandungi wap air naik ke puncak pergunungan tersebut. Terdapat juga istilah hujan musim yang terjadi 2 kali setahun. Seterusnya, hujan konveksi, hujan zenit. Hujan zenit disebabkan oleh pemanasan udara di atas daratan yang menyebabkan udara panas naik dan kemudian mendingin pada ketinggian tertentu ketika matahari masih kelihatan dan biasanya disertai petir dan guruh. Akhir sekali, hujan konvergen. Hujan berlaku di kawasan tropika ketika udara panas bertemu dengan udara sejuk. Udara panas yang lebih ringan naik ke atas udara sejuk dan ini menyebabkan pergesekan antara keduanya serta pembentukan pengembunan. Hujan ini biasanya sangat lebat dan disertai dengan guruh dan angin kencang. Kesimpulannya, nikmat hujan dapat melahirkan manusia yang sentiasa bersyukur. Ini kerana Allah sentiasa melimpahkan segala nikmatnya yang dapat dikecapi sekalian manusia. Nikmat hujan tidak terhitung, itu adalah anugerah kepada manusia dengan sifat rahmat dan rahim yang terkandung dalam nama suci Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang datang bergantian dengan musim kemarau. Ketika hujan turun, kita seharusnya mensyukurinya dan menerima dengan senang hati.
Orang yang bersyukur akan mengucapkan Alhamdulillah dan memanfaatkan air hujan tersebut. Di sisi lain, ada yang merasa kufur terhadap nikmat hujan. Mereka merasa terganggu dengan kehadiran hujan, mengeluh dampak negatif seperti pakaian yang basah atau jalan yang licin. Sepatutnya